Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni sebelum buat semburan rutin mingguan saya akan cek dulu pokok serangga apa yang menyerang, jenis kulat yang ada pada pokok ni kemudian kita buat analisis sedikit lah. Lepas tu barulah kita pilih racun yang sesuai lah untuk kita buat semburan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita intro dulu. Okey, baik sahabat, kita tengok pada pokok ni pokok ni pokok yang terbaik lah yang ada kat kebun saya ni. Tapi keadaan sekarang ni dia banyak daun yang gugur sahabat. Daun gugur kemudian kusam. Jadi kita kena cek dulu lah apa masalah pokok ni, sama ada ia serangan kulat ataupun serangga lah. Okey, kalau tengok tu daun memang banyak gugur lah. Okey, kalau tengok kat sini daun dia berdebu berdebu, kemudian ada bintik kemerahan. Kalau kita tengok dengan video ni tak pastilah nampak ke tidak, tapi dia kalau dengan mata kasar tu kita akan nampak lah simptom yang ditunjukkan pada daun. Daun tu jadi kusam, kemudian dia berdebu putih dan kemerahan sikit. Okey, ini tandanya serangan daripada hama merah ataupun red mite sahabat. Okey, kebun saya ni banyak red mite lah. Okey, kalau kita tengok yang ini memang daun dia kusam dan juga berdebu lah. Memang teruk lah kena serangan. Kalau daun gugur macam ni saya dah tahu lah dia sama ada red mite ataupun spesies kulat lah. Okey, setakat ni yang saya tengok hama merah lah ataupun red mite yang menyerang pada pokok ni. Okey, teruk juga sahabat pokok ni kena. Sebab tengok kat bawah tu daun ni memang banyak lah yang gugur. Okey, selain itu karak daun dan juga spesies alga pun ada juga menyerang. Okey, alga ni kalau kita belik bawah daun dia akan nampak macam kurap dia keputihan macam tu. Okey, ini memang red mite lah. Kalau sahabat tengok memang banyak lah daun yang gugur. Okey, untuk red mite ni jadi saya akan buat semburan racun serangga akarisid lah. Okey, kalau sahabat tengok daun yang sedikit putih macam tu itu alga. Okey, alga ni kalau kita guna copper dia akan selesai lah masalah ni. Alga ni punca dia kelembapan tinggi dan juga karak daun kelembapan tinggi dan juga jangkitan daripada pokok. Kalau ada pokok getah, memang pokok getah ataupun pokok dokong lah. Okey, ni pokok pertama ni memang daun banyak gugur Okey, ni serius lah ni. Serangan hama merah yang serius lah. Kita boleh tengok pada daun jelas simptom yang ditunjukkan. Kemudian daun tu gugur, tangkai daun tu jadi lemah, kemudian dia mudah gugur lah. Dia akan kuning sikit kemudian dia gugur lah. Okey, ni pokok kedua pokok kedua ni dia punya simptom tak teruk sangat lah, tapi ada jugalah red mite. Okey, pokok ni saya pernah buat video lah sebelum ni. Dia dah rawat betul-betul. Dia macam ni lah sahabat, dia akan berjangkit lah kalau ada pokok yang kat sebelah tu yang bermasalah. Okey, ni spesies ulat ulat yang warna kuning tu. Kemudian apa lagi kekurangan nutrien pun ada juga. Jadi saya akan tunjukkan beberapa pokok lagi lah yang ada kekurangan unsur nutrien lah, seperti magnesium, kalsium dan juga Te. Okey, ni tanda ni ada juga yang berdebu. Maksudnya red mite masih lagi menyerang lah. Okey, ni daun dia kusam sahabat kusam dan berdebu dan berbintik-bintik tu memang red mite lah. Jadi kena kenal pasti betul-betul lah pada daun kemudian ada lagi ni serangga lain ni. Kalau kita pergi ke pokok lain nanti kita akan boleh tengok lah. Okey, ini kalau daun muda ni. Okey, ni spesies ulat Okey, ulat. Kalau daun muda tu dia kecil, dia ada masalah dengan kekurangan unsur ataupun kawasan perakaran lah. Okey, yang ini kekurangan unsur lah, molybdenum lah biasanya kalau ada berbintik-bintik putihan dalam daun macam tu. Kalsium pun ada juga ni sebab kesan daripada hujan yang berterusan
Ini pun ada juga kesan red march, tapi tak teruk sangat lagi lah. Jadi kita kena buat rawatan terus lah. Okey, kalau serangan serius macam ni, sahabat, kita kena buat ulangan seminggu sekali menggunakan racun hama lah. Okey, kalau daun beralun dan juga gigitan macam ni, spesies kumbang lah. Okey, kumbang Kalau daun beralun tu dia lebih kepada kalsium lah. Kemudian jika ada kuning tu ada kekurangan unsur zinc, ferrum, iron Okey, sebagai contoh yang ni yang beralun ni. Okey, yang ni kalsium lah. Okey, pada daun hampir matang. Okey, yang ini Te, trace element Okey. Itu dia punya kekurangan unsur lah. Kalau serangga tu, kalau red march dia berbintik-bintik, ada kemerahan, daun mudah gugur. Okey, itu red march. Sebab red march ni dia sejenis serangga penghisap sucking pest. Okey. Okey, pokok ketiga ni kalau kita tengok dia tak ada teruk sangat lah. Kemudian kita akan tengok lagi spesies alga ada juga ni. Okey. Kalau beralun spesies alga lah. Okey, ini kumbang. Okey, kalau gigit macam ni kumbang. Daun pun kusam sahabat, tengok betul-betul daun kusam. Ini tandanya red march juga, hama merah Okey, hama merah. Kemudian daun matang ini dia akan okey, yang ini alga Okey, kalau sahabat boleh tengok daun dia memang putih, memang jelas tu memang alga. Okey, alga. Ni alga juga ni. Alga ni kalau kita buat semburan kopar dia akan terus matilah. Okey, daun tu akan gugur lah. Kemudian daun lama ni memang takkan pulih lah, dia akan gugur dengan sendirilah. Cuma daun baru tu dia tak akan terjejas lah. Okey, tengok pudar macam ni, dia memang alga kulat daripada spesies alga Okey, pokok ni red march ada juga sikit-sikit, kumbang, kemudian alga lah. Okey, alga, karak daun. Kalau yang bitik baldu tu biasanya kita panggil karak daun lah, dia hampir sama Okey, biasanya dia kelembapan tinggi lah, akan berlaku serangan alga macam ni. Okey, kalau red march ni dia terlebih nitrogen pun dia akan, pokok tu akan mudah kena serang lah. Okey, pokok ketiga ni, kawasan ni sebenarnya dia ada pokok udang merah gitu Okey, pokok udang merah ni yang patah terkena pokok besar yang ditebang oleh jiran sebelah lah. Kemudian digantikan saya dengan pokok ni, udang merah juga. Tapi kalau saya tengok ni memang benih dia memang teruk lah, memang tak ada kualiti. Bila saya dapat pun tengok daun dah kuning macam ni lah memang. Tapi tak tanam dululah, sebab orang dah ganti balik, kita tanam dulu. Kemudian kita akan tengok lah keadaan dia macam mana. Tapi pada pandangan saya lah, kalau kita nak rawat ni tak berbaloi ni kalau pokok macam ni. Teruk sangat ni. Baru tak sampai sebulan lagi saya tanam ni. Benih tu besar sebenarnya dia ganti ni, tapi benih memang bermasalah lah ni. Dalam polybag pun dah masalah ni. Saya dah memang, kita dah biasa dengan keadaan pokok, kita boleh tahu selalu, kita dah boleh agak lah. Okey, jadi nak rawat pun tak berbaloi. Jadi saya akan letak penanti lah kat sebelah ni. Kemudian kita akan cantumkan penanti tu. Kalau tengok betul-betul daun pun memang dah layu macam ni. Kemudian ada serangan kulat, pucuk pun tak ada, pucuk utama pun tak keluar, pucuk jadi kecil. Memang pokok bermasalah. Sebab saya dah biasa dengan rawatan pokok kita dah tahu dah, tengok pokok kita dah tahu. Tengok kalau macam ni, kalau kita bela juga memang akan ambil masa yang lama lah kalau nak sembuh. Tak berbaloi untuk kita rawat. Okey, ni pokok kat sebelah ni, yang rimbun tu pokok yang bantu hari tu dia dah bercampur dengan pokok penanti lah. Okey, ini unsur nutrien dan juga serangan daripada kumbang lah. Okey, kumbang ataupun belalang lah. Ini spesies pengunyah Okey, pucuk ni layu sikit sebab tengah panas. Okey, jadi racun yang akan dibuat semburan lah pada esok hari
Jadi selepas kita tengok analisis tadi serangan red mites, kumbang, kemudian ada spesies alga, jadi saya buat keputusan untuk kita buat semburan racun hama lah. Okey, ini racun hama contohnya omite. Okey, omite ni berbahan aktif propagate daripada kumpulan 12C. Okey, sahabat tengok gambar merah tu, itu red mites, hama merah. Bahan aktif dia propagate 57%. Okey, ini isi Ilmacy Fever Concentrate. Okey, isi ni racun yang terakhir lah yang kita akan masukkan ke dalam tong. Okey, dia punya sukatan 8 ml untuk 10 liter air, 16 ml untuk 20 liter air, manakala 160 ml untuk 200 liter air lah. Okey, ni racun hama. Kemudian kita ada racun yang kedua, srotanil yang berbahan aktif chlorothalonil M05 dan juga azoxystrobin daripada grup 11. Okey, gabungan sentuh dan serap. Jadi M05 ni chlorothalonil ni dia sesuai lah untuk alga ataupun karak daun kalau sahabat tengok gambar tu karak daun Okey, dan juga azoxystrobin daripada racun serap lah. M05 chlorothalonil ni dia racun sentuh multi-site contact activity. Okey, dia punya sukatan 10 ml untuk 10 liter air, jadi 200 ml lah saya akan pakai untuk 200 liter air. Kemudian saya akan gunakan Calmette Pro yang membekalkan magnesium, kalsium, nitrogen dan juga trace element lah. Okey, jadi semua kita akan buat semburan 3 produk ni lah pada esok hari lah. Calmette Pro ni dia akan membantu membekalkan kalsium dan juga magnesium kepada pokok-pokok yang saya tunjuk tadi lah. Sebab saya tengok ada juga dia punya simptom kekurangan kalsium dan juga magnesium serta trace element lah. Okey, Calmette Pro ni pun ada trace element sekali lah. Jadi setakat ni dulu lah video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, sekian, terima kasih.